Okey, baik. Kita akan membincangkan soalan-soalan daripada Sarawak, daripada Sibu, dan kita nak lihat soalan-soalan dia. Okey, soalan dia begini. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh terus bertanya, tuliskan dalam Zoom chat untuk kita bincangkan. Okey, baik. Soalan yang pertama. Okey. Bagaimanakah bentuk hubungan antara pemerintah dengan rakyat pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? Sering kali cikgu akan berikan kita kata sebagai paling penting bila kita dapat soalan ialah kita kena tengok kehendak soalan, iaitu kehendak soalan bagaimana bagaimana bentuk hubungan antara pemerintah dengan rakyat. It's okay Sushmita. Pemerintah dengan rakyat pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Iaitu dan kemudian diberi A secara timbal balik, B prinsip tuan dan hamba, C dasar pecah dan perintah, dan D golongan atasan dan bawahan. Mungkin akan ada yang bertanya, cikgu, ini hubungan antara pemerintah dan rakyat ni yang mana satu? Ini daripada bab, ini daripada kita kata sebagai daripada bab 1. Dan bab 1 ini tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat, iaitu hubungan secara timbal balik. Apa itu timbal balik? Timbal balik itu maknanya saling memberi dan menerima. Iaitu memberi dan menerima secara timbal balik, iaitu kita lihat berkaitan dengan sebagai contoh kalau kita lihat contohnya pemerintah iaitu raja-raja dan juga rakyat. So apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Kita tahu pemerintah kena buat apa? Yang pertama iaitu pemerintah perlulah menjaga kebajikan rakyat, betul? Menjaga kebajikan rakyat. Kemudian juga pemerintah juga perlu melindungi rakyat. Kemudian juga yang ketiga iaitu melaksanakan undang-undang. Undang-undang itu apa yang pemerintah kena buat. Manakala rakyat pula, apakah tugas-tugas rakyat? Rakyat kita tahu yang pertama iaitu memberi taat setia kepada raja. Kemudian juga perlu tidak boleh tidak menderhaka kepada rakyat. Tidak menderhaka kepada raja. Dan juga pemerintah tidak menderhaka. Kemudian juga memberi sumbangan, sumbangan daripada segi sistem, melalui sistem apa? Sistem serah dan juga sistem kerah. Jadi kalau kita lihat tugas-tugas rakyat dan tugas-tugas pemerintah bermain, inilah dia hubungan timbal balik. Timbal balik maknanya iaitu pemerintah akan memberi, kita kata pemerintah akan memberikan, kita kata sebagai kepada memberikan sumbangan kepada rakyat, dan rakyat akan memberi sumbangan kepada pemerintah. Itu dipanggil hubungan timbal balik. So itu paling penting. Baik, Alhamdulillah. Sushmita, tahniah Sushmita ya. So Sushmita kata, cikgu thank you very much. Soalan kertas 2 yang cikgu bagi untuk revision exam saya, ada soalan yang tepat keluar daripada revision materials tersebut. So kertas 2 was senang for me. Alhamdulillah. Bukan nak kata cikgu power tak, tetapi apa yang cikgu beri sila buat, sebab kemungkinan besar akan keluar dan banyak membantu kamu. Jadi seperti pelajar-pelajar yang jarang masuk jarang masuk kelas cikgu ya. Seperti kita tahu kesibukannya, seperti mungkin macam Daniel ke, macam Marisa ke kan. Next time walau macam mana sibuk pun masuk kelas cikgu. Sebab apa? Sebab dikhawatiri apa yang cikgu beri itu akan boleh digunakan untuk peperiksaan kamu. Ingat ya Marisa
Sukan-sukan juga. Tapi belajar-belajar juga ya. Okey. Baik. So itu penting. Okey, baik. Itu soalan yang pertama. Kalau ada sebarang soalan yang tak faham, boleh bertanya Boleh bertanya. Okey. Baik. So itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua kita lihat. Okey. Bagaimanakah Laksmana membantu kegemilangan perdagangan di Pelabuhan Melaka? Bagaimana Laksmana membantu kegemilangan perdagangan di Pelabuhan Melaka? Baik, bila bagaimana ni bermakna kamu kena ingat tentang tugas-tugas. Apakah peranan? Peranan Laksmana. Apa peranan Laksmana? Okey, peranan dia yang pertama sebagai ketua angkatan laut. Kemudian juga seterusnya iaitu menjaga keselamatan perairan. Perairan Selat Melaka. Jadi bila menjaga keselamatan perairan Selat Melaka, maka apa yang dia akan buat iaitu memang jawapannya adalah B, iaitu menghapuskan ancaman lanun. Sebab dengan menghapuskan ancaman lanun, maka dapatlah beliau menjaga keamanan dan keselamatan perairan Selat Melaka. Itu kena faham. So bukan menetapkan kadar cukai, bukan menjaga keselamatan Kota Melaka atau menguruskan perbendaharaan kerajaan. Baik. Nak tanya korang lah kan. Kalau yang menjaga keselamatan Kota Melaka ni siapa? Siapa yang akan menjaga keselamatan Kota Melaka? Ica, bagi tahu cikgu siapa yang menjaga keselamatan Kota Melaka? Dia mesti di kalangan 4 orang ini. Iaitu Bendahara, Temenggung, Penghulu Bendahari dan Laksmana. So, siapa di antara 4 orang ini yang menjaga keselamatan Kota Melaka? Ica. Ada yang dah jawab dah tu. Okey. Ica ingat tak Ica? Ingat ke tak ingat? Ke lupa? Senyap je. Okey. Ingat-ingat lupa. Okey, apa jawapan dia Ica? Yang menjaga keselamatan Kota Melaka. Agak-agaknya siapa Ica? Agak-agak lah. Siapa yang menjaga keselamatan Kota Melaka? Tulis je jawapan. Salah tak apa. Jangan risau. Jawapannya apa? Seperti mana Sushmita bagi tahu. Jawapannya adalah siapa Isyad? Temenggung. Ya, yang menjaga keselamatan Kota Melaka Temenggung. Kemudian, yang menguruskan perbendaharaan kerajaan. Siapa? Perbendaharaan kerajaan. Perbendaharaan kerajaan maksudnya adalah harta-harta milik kerajaan. Siapa yang akan uruskannya? Venus, boleh beritahu jawapan tak? Siapa yang menguruskan perbendaharaan kerajaan? Venus. Okey. Ya. Jawapannya adalah penghulu bendahari. Penghulu bendahari. So kamu kena ingat tau peranan empat-empat ni. Bendahara tugas dia apa, Temenggung tugas dia apa, penghulu bendahari tugas dia apa dan juga Laksmana tugas dia apa. Kena ingat kena ingat yang itu. Baik. So, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Kalau ada yang tak faham, sila tulis dalam Zoom chat untuk cikgu baca. Baik. Soalan ketiga. Apakah bentuk hukuman yang boleh dikenakan terhadap pesalah berikut mengikut hukum kanun Melaka? Kalau pertama, ingkar arahan sultan, memalsukan titah sultan. Ingkar, memalsukan titah sultan. Jadi dia punya hukuman dia apa? Hukuman dia adalah iaitu hukuman dia bunuh.
Sentiasa bunuh. Sentiasa bunuh. Ya betul, sentiasa bunuh. Hukuman bunuh Ya. Okey, sebab penjara-penjara ni zaman Kesultanan Melayu Melaka memang tak ada penjara memang tak ada, kerahan tenaga pun tak ada. Okey, dibuang daerah tu ya mungkin ada. Tapi hukuman bunuh memang itu yang selalu keluar dalam hukum kanun Melaka. Okey. Apa lagi kesalahan-kesalahan selain daripada ini? Kesalahan hukuman bunuh adalah seperti sekiranya membunuh orang lain tanpa keizinan, tanpa kebenaran sultan juga akan dihukum bunuh. Dan hukuman seperti merompak ataupun menikam orang lain juga dikenakan hukuman bunuh. Zaman dulu memang sentiasa bunuh lah. Alright, betul kata Dan. Baik. Soalan keempat. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan maksud nasionalisme? Okey, so soalan ini adalah berkaitan dengan maksud nasionalisme. Maksud nasionalisme. Okey, bila dah ada maksud nasionalisme ni, maknanya ini dah mula bab yang kedua. Okey, bab 2, nasionalisme. Okey, kita lihat antara berikut yang manakah berkaitan maksud nasionalisme. Kesetiaan rakyat kepada negara. Okey. Perjuangan menentang penjajahan. Okey. Kepatuhan terhadap arahan pemimpin bukan. Dan pengekalan sistem pemerintahan beraja pun bukan. Jadi jawapannya kesetiaan dan perjuangan menentang penjajahan. So jawapannya adalah A. Okey. Ingat maksud nasionalisme dia ada 3 tau. Dalam buku teks, maksud nasionalisme ada 3, iaitu yang pertama iaitu perasaan cinta akan negara. Okey, perasaan cinta akan negara. Yang kedua iaitu semangat. Semangat untuk apa? Untuk semangat berjuang menentang penjajahan. Penjajahan. Itu yang seterusnya, menentang penjajahan. Dan satu lagi iaitu mungkin juga soalan satu lagi iaitu berkaitan dengan gerakan. Gerakan untuk gerakan untuk mempertahankan hak. Mempertahankan hak dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi dalam buku teks memang ada 3 ni, perasaan cinta akan negara, semangat berjuang dan gerakan untuk mempertahankan hak. Ini adalah dikaitkan dengan maksud nasionalisme. Take note benda tu ya. Baik. So ini berkaitan dengan maksud nasionalisme. Soalan nombor 5. So maklumat berikut berkaitan dengan kemunculan nasionalisme di Eropah. Revolusi keagungan dan juga revolusi Perancis 1789. Baik. Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap Eropah? Kita tahu revolusi keagungan dan juga revolusi Perancis ni persamaan dia apa? Apakah persamaan dia? Persamaan dia yang pertama iaitu menentang raja berkuasa mutlak. Itu penting. Kedua-dua ni anti raja, betul. Menentang raja berkuasa mutlak. Dan satu lagi iaitu mengiktiraf, kita kata sebagai mengiktiraf hak asasi hak asasi rakyat. Betul. Dan hak serta kedudukan rakyat, betul. Jadi persamaan dia, kesan peristiwa ini adalah pengiktirafan terhadap hak asasi rakyat. Hak asasi ini maknanya apa? Mementingkan kehendak rakyat sebelum mementingkan kehendak raja. Kalau dulu, kehendak raja yang diutamakan. So bila berlaku revolusi ini, maka raja berkuasa mutlak telah dijatuhkan dan telah dipentingkan iaitu hak rakyat. Jadi rakyat diutamakan.
Jadi, adakah pemansuhan institusi parlimen? Tidak. Penahanan aktiviti politik radikal pun tidak. Dan pengukuhan pemerintah autokratik tidak. Okey, baik. Ada soalan bertanya. Baik, ada yang bertanya, cikgu, apa itu pemerintah autokratik? Okey, baik. Tentang kratik-kratik ni lah, dia ada banyak tahu sebenarnya. Okey, sebagai contoh, okey, ada autokratik, ada demokratik. Okey, ada juga. Okey, autokratik, demokratik. Baik. Autokratik ni sebenarnya adalah pemerintah yang berkuasa mutlak. Pemerintah berkuasa mutlak itu adalah autokratik. Itu autokratik ya. Iaitu pemerintah yang berkuasa mutlak itu adalah kita kata sebagai autokratik. Kenapa tak disambung pula ni? Gitu. Okey. Manakala untuk demokratik pula, okey, iaitu pemerintah. Okey, pemerintah. Okey, pemerintah yang yang mengamalkan demokrasi. Itu perbezaan dia. Okey. Itu beza dia. Okey, autokratik pemerintah yang berkuasa mutlak. Maknanya berkuasa mutlak ni maksudnya adalah pemerintah yang dia punya kuasa semuanya berpusat pada kuasa dia. Maknanya kalau nak tanya pasal ekonomi kena tanya dia dulu. Kalau nak buat tindakan berkaitan sosial kena tanya dia dulu. Kalau bertanya tentang undang-undang kena tanya dia dulu. Kemudian kalau tentang pentadbiran kena tanya dia dulu. So itu dipanggil autokratik. Itu dipanggil autokratik. Okey, baik. Contoh paling jelas macam family kamu. Nak buat apa-apa kena tanya bapa, betul tak? Nak buat apa-apa kena tanya bapa ataupun ayah. Ya, betul. Itu autokratik. Tapi kalau autokratik tu maknanya apa? Kalau katakan bapa kamu kata, okey, keputusannya ialah kamu tak boleh keluar. Itu autokratik. Tapi kalau bapa kamu dia menggunakan demokrasi, bila kamu still kena tanya dia, tetapi dia akan tanya kamu balik. Okey, kenapa nak keluar? Apa faedah dia? Kamu pun cerita. Okey, okey. Kalau begitu tak apalah, ayah benarkanlah. Ayah benarkan. Bermakna di situ ayah kamu mengamalkan demokratik. Iaitu demokrasi, ada tolak ansur, ada perbincangan. Tapi apa yang berlaku bila tanya mak, bila tanya ayah, ayah akan kata apa? Cuba tanya mak kau. Cuba tanya mak kau. Pergi tanya mak. Bila tanya mak, kan? Mak kata, entah. Pergilah tanya ayah balik. Lepas tu, bila tanya ayah, ayah kata, tanyalah mak kau. Tanya mak balik. Sudah. Kan? Mana satu ni? Lalas mana nak keluar? Baik, sebenarnya, kalau katakan berlaku macam tu, maknanya tanya ayah, ayah suruh tanya mak, mak suruh tanya ayah, ayah suruh tanya mak. Kamu tahu tak, itu dipanggil kerenah birokrasi. Dalam sistem pentadbiran, itu dipanggil kerenah birokrasi. Maknanya, kerenah-kerenah di peringkat jabatan. Mula-mula kena tanya jabatan ayah dulu. Lepas tu tanya jabatan mak. Lepas tu kena tanya jabatan ayah. Maknanya, kita disuruh ke sana, ke sini kan. Itu kerenah birokrasi. Tapi ayah lagi senang daripada mak. Ya. Kebiasaannya ada yang macam tu ya. Ayah lagi senang daripada mak. Tanya dengan ayah senang. Ayah jawab, okey. Ayah biasanya apa? Okey je kan. Okey. Tapi kalau mak, dia akan ada serangkap ataupun satu perenggan. Perenggan, apa yang dipanggil satu perenggan bebelan lah. Kan. Kau ni kan, ni okey. Nanti balik cepat tau. Dia punya last. Okey. Dia bagi izin tapi dia ada seperenggan leteran dulu sebelum dia benarkan kamu. Setuju tak? Siapa yang biasa mengalaminya? Setuju tak? Nafi Iman cikgu rasa biasa kena. Okey. Nafi Iman biasa kena. Ica pun mungkin biasa kena.
Betul? Betul tak? Ah, yes, setuju. Terlebih. Oh, sudah. Terlebih pula. Okey. Baik, itulah dia kerana birokrasi. Okey, mak ayah saya selalu keluar tak bawa saya. Iyalah, mak ayah kamu pergi kerja takkan nak bawa kau pergi kerja, Syah. Kau ni kan Syah, agak-agak le. Kan? Ha. Ke dia tinggalkan kamu pasal dia tak nak bawa kamu berjalan? Ah, okey. Baik. Itu soalan yang kelima. Okey, kita lihat soalan yang keenam. Okey, mengapakah Liga Bangsa-Bangsa gagal memulihkan keamanan dunia? Okey, bila dah wujud perkataan Liga Bangsa-Bangsa, maka ini adalah membawa kepada soalan daripada bab yang ketiga. Ingat ingat. Soalan-soalan peperiksaan dia akan susun ikut bab. Bab 1 dulu, lepas tu bab 2, lepas tu bab 3. Dia tak pernah tiba-tiba kamu buka je soalan pertama tu bab 10. Tak. Dia takkan berlaku macam tu. Dia mesti mula dengan bab 1, 2, 3. Mesti susunan dia macam tu. Baik. So kalau kita lihat, mengapakah Liga Bangsa-Bangsa gagal memulihkan keamanan dunia? Kerana krisis pencerobohan. Baik. Siapa masih ingat tentang Liga Bangsa-Bangsa? Atau ke ramai yang dah tak ingat? Ingat ke tak ingat lagi tentang Liga Bangsa-Bangsa? Ingat ke tak ingat? Sikit-sikit je. Ingat. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey. Baik. Let me biar cikgu bercerita. Boleh cikgu bercerita tentang apa yang berlaku sebenarnya dengan Liga Bangsa-Bangsa ni. Okey, dia begini. Okey. Baik, kita akan buat dalam bentuk timeline. Okey, begini. Baik. So, sebenarnya okey kita tahu okey iaitu pada peringkat awalnya pada tahun tahun berapa yang akan berlaku yang telah berlaku Perang Dunia Pertama? Tahun berapa? Tahun 19 19 berapa? Siapa ingat? 1914 lah. Ya betul, 1914. Okey, 1914. Kemudian, okey, Perang Dunia yang Pertama telah berakhir pada tahun pada tahun berapa? 19? Okey, 1918. Okey. So Perang Dunia Pertama pun tamat. Okey. So ini adalah tempoh-tempoh Perang Dunia Pertama. So selepas Perang Dunia Pertama ini diwujudkan satu pertubuhan iaitu dipanggil Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Apakah tujuan dia? Untuk menjaga keamanan negara-negara di peringkat antarabangsa lah. Antarabangsa. Kemudian kita tahu mewujudkan kerjasama. Kerjasama antara negara. Kemudian juga untuk kita kata mengelak berlakunya peperangan. Peperangan ataupun juga pencerobohan daripada negara lain ke atas negara lain lah. Okey. Jadi itu tujuan Liga Bangsa. Namun begitu, pada tahun seterusnya pada tahun 1939. 1939 kita tahu bahawa Jerman di bawah Adolf Hitler telah menyerang ataupun kita kata menceroboh Poland di sini, dan di sinilah bermulanya Perang Dunia yang kedua sampailah pada tahun 1945. 1945. Jadi sepanjang ini kita panggil ianya adalah tempoh iaitu Perang Dunia Kedua. Maka selepas itu, selepas tamat Perang Dunia Kedua itu, kalau kita lihat
Jadi, okey, dalam tahun 1945-46, okey, kemudian ya, back to 1946 macam tu. Okey, 1946, maka Liga Bangsa, Liga Bangsa, okey, telah dibubarkan. Dibubarkan. Kenapa agak-agaknya Liga Bangsa dibubarkan? Kerana apa? Kerana Liga Bangsa ini gagal menghalang Jerman daripada menceroboh Poland dan telah mencetuskan Perang Dunia Kedua. So dia tak mampu buat apa-apa. So bila dia tak mampu buat apa-apa kat sini, serupa baik tak payah. Baik tak payah ada Liga Bangsa-Bangsa kan? Jadi oleh sebab Jerman menceroboh Poland dan berlakunya Perang Dunia Kedua, maka Liga Bangsa pun dibubarkan. Jadi itulah punca dia. Boleh faham? Boleh faham tak Liga Bangsa-Bangsa ni? Boleh? Okey, Siteshwar. Ingat tak? Sushmita? Boleh? Okey, baik, Boleh, bagus. cikgu. Okey. So inilah kita kata sebagai mengapa Liga Bangsa-Bangsa gagal memulihkan keamanan dunia. Kerana apa? Krisis pencerobohan. Pencerobohan siapa? Jerman menceroboh Poland. Jadi itu yang berlaku. Okey. Baik, soalan nombor 6 tentang Liga Bangsa-Bangsa. Baik, seterusnya. Bab 7. Bab 7. Soalan 7. Maklumat berikut berkaitan dengan pasukan tentera. Betul bab 7. Tak. Soalan daripada soalan 7. Maklumat berikut berkaitan dengan pasukan tentera yang ditubuhkan semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Iaitu Wataniah Pahang, Askar Melayu Setia, Gerila Melayu Kedah. Ini masih lagi bab 3. Okey, tentang pendudukan Jepun. Apakah persamaan pasukan tentera tersebut? Okey. Persamaan dia adalah bergerak secara rahsia. Dan askar-askar ni untuk apa? Askar-askar inilah Askar Melayu Setia, Gerila Melayu Kedah, Wataniah Pahang, semuanya telah diberi bantuan oleh satu pasukan Inggeris. Dipanggil apa? Siapa pasukan apa yang bantu Wataniah Pahang, Askar Melayu Setia dan Gerila Melayu Kedah? Siapa tahu? Okey. Siapa yang bantu? Dibantu oleh siapa? Oleh pasukan apa? Dah lupa. Okey, dibantu oleh Force 136. Ingat ni. Force 136. Sebab kalau kita fikir, macam mana Wataniah Pahang, Askar Melayu Setia dan Gerila Melayu Kedah ni, ketiga-tiga ni dapat senjata dan dapat latihan. Kerana mereka menerima senjata dan latihan itu daripada Force 136. Jadi, mereka ditugaskan untuk apa? Untuk menentang Jepun. Menentang Jepun macam mana? Okey, menentang Jepun dalam hutan, okey, secara rahsia. Nampak? Jadi inilah dia tentang Wataniah Pahang, Askar Melayu Setia dan juga Gerila Melayu Kedah. Okey. So bukan diketuai oleh pegawai British, bukan. Mendapat latihan di luar negara, tidak. Dalam negara juga. Menyasarkan kamp tentera Jepun, tidak. Bukan kamp tentera Jepun, tetapi pejabat-pejabat pentadbiran Jepun, serangan Jepun secara gerila, menyerang Jepun secara gerila, taktik perang gerila. So itulah soalan nombor 7. Okey. Boleh faham Baik. Soalan yang ke-8. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan pentadbiran British di Tanah Melayu. So kalau kita lihat pentadbiran British di Tanah Melayu, kalau dah ada pentadbiran British, bermakna ini daripada bab yang ke-4, iaitu era peralihan kuasa British. Okey. So daripada BMA, okey, telah ditukar kepada Malayan Union. Baik, soalan dia, mengapakah British
memperkenalkan pentadbiran tersebut. Maknanya, mengapakah British memperkenalkan pentadbiran tersebut? Pentadbiran mana ni? Yang mana satu? Pentadbiran BMA ke Malayan Union? Yang mana satu? BMA ke Malayan Union? Malayan Union. Okey, ada yang kata Malayan Union, ada yang kata BMA. Okey, ada yang kata Malayan Union. Sebenarnya, okey, soalan ini, mengapa British memperkenalkan pentadbiran tersebut? Yang dimaksudkan pentadbiran tersebut ini adalah kedua-duanya. Kedua-duanya. Kenapa British memperkenalkan BMA dan MU? Cikgu, tapi kenapa dia ada arrow? Arrow mana? Arrow tu maknanya dia beralih. Like from BMA to Malayan Union. Ya, betul. Maknanya kan kita tahu, mula-mula British kan buat BMA dulu. Ya. Kemudian barulah buat Malayan Union. Nampak? Dia beralih. Perasan tak? 12 September 1945. Ya, betul. Dan juga yang Malayan Union 1 April 1946. So, bermakna beralih. Maksudnya arrow tu nak tunjuk dia beralih. Just. Ya. Dia tunjuk dia beralih daripada BMA beralih ke Malayan Union. But then, soalan dia tanya tentang kenapa nak perkenalkan kedua-dua pentadbiran ini. So, kalau kita tengok pilihan jawapan untuk mengukuhkan perpaduan, tak ada. Okey. Untuk memulihkan kepercayaan rakyat, itu memang betul. Okey, iaitu daripada sudut BMA, memulihkan kepercayaan rakyat. Melaksanakan dekolonisasi pun tak betul. Belum lagi. Dan juga untuk melindungi kebajikan penduduk tempatan. Memang taklah. Memang tak. Okey. Jadi, sebenarnya jawapan dia memang adalah B. Okey. Kenapa diperkenalkan pentadbiran ini? Untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Okey. Baik. Ada sesiapa kat sini yang tak faham tak? Ada tak siapa sini yang tak faham tentang soalan nombor 8 ni? Faham okey. Icha, Aisyah, Marisa. Faham Nafi Iman boleh, Nafi Iman, walaupun demam. Boleh Okey. Baik. Biasa je. Okey, Nafi Iman. Relax lah Nafi Iman kan. Walaupun demam-demam pun relax je. Jangan layan. Jangan layan. Ya. Okey. Boy Nakib suka hati kau je. Sudahlah kau Nakib. Okey. Baik. Soalan yang ke-9. Okey. Cikgu nak bagi tips sikit lah. Nak bagi tips kepada para pelajar sekejap. Cikgu pause recording dulu sekejap. Boleh tak cikgu bawa sikit sedutan daripada filem untuk kita tonton sekejap? Tentang komunis. Okey tak? Okay, kita tengok sekejap tentang komunis. Boleh? Okey. Alright, jom kita tengok. Syarat-syarat kecemasan masing-masing. Macam mana? Kita dapat tahu, dia orang sekarang semua sudah masuk AP. Saya, apa orang bikin salah? Kalau itu dalam, bawa ke AP yang sudah. Baik. Kasih tahu pakai, jaga sana. Bagi tak tahu lagi. Baik. Mesti jaga-jaga. Kita mahu lagi banyak orang Melayu masuk kita punya parti. Bukan masuk itu AP. Apa guna banyak-banyak? Nanti kita susah. Bukan penyilat. Ini bangsa Melayu. Kalau ada banyak orang yang sokong, baru kita menang. Itu memang betul. Saya tahu. Banyak susah lah. Ini orang Melayu. Banyak kelas-kelas. Kalau itu macam, lu mesti tambah dirang semayang. Tanpa lu cakap pasal parti.
kan? Iya. Tak. Ini Lapar ni. bakar. Tak adalah. Okey, baik. Apa yang cikgu tunjukkan tadi adalah, perasan tak? Dia ada sebut, kita tak mahu orang Melayu lagi banyak masuk AP. Apa itu AP? Kamu ada belajar bab 6, ancaman komunis. So, salah satu pasukan yang ditubuhkan adalah AP. Apa itu AP? Siapa masih ingat lagi? Apa itu AP? Ya, betul Daniel. Auxiliary Police. Okey, kita ada belajar kan? Ada Auxiliary Police, kemudian ada Special Constable, okey, yang bertugas untuk menangani ancaman komunis. So, yang disebut AP itu adalah Auxiliary Police. Yang mana ditugaskan untuk menjaga kampung daripada ancaman komunis. So, itu adalah contoh, okey, Auxiliary Police ataupun AP yang menjaga kampung daripada ancaman komunis. Dan kita nampak matlamat komunis, apa matlamat mereka untuk menguasai kampung dengan cara apa? Dengan cara mengajak orang Melayu untuk memaksa mereka untuk masuk PKM ataupun masuk komunis. Okey, baik. Nak sambung lagi ke nak sambung soalan? Nak sambung video tadi ke dah sambung soalan? Mana satu ni? Mana-mana pun okey je cikgu. Mana-mana pun okey. Okey. So nak tengok lagi. Itu diambil daripada, ini bukan cerita kena kepung pandai. Ini cerita Bukit Kepung. Cerita Bukit Kepung. Okey. Baik. So kita sambung sikit lagi lah untuk kita rehat-rehatkan minda sebab cikgu tahu korang lemau dah ni. Okey, baik. Okey. Baik. Okey, yang dia buat Roblox tadi kan. Kalau kamu tengok, okey, itulah contoh okey yang kita kata sebagai Min Yuan. Min Yuan ni iaitu dia akan bawa okey ubat-ubatan, dia cuba seluduk ubat-ubatan dan makanan kepada komunis. Okey, untuk membantu komunis. Boleh nampak tak? Ya. Tadi yang dia bawa tu apa? Yang like inside the Okey.
Yang dari dalam tu sepatutnya itu bekas tong untuk apa tahu? Untuk getah. Tetapi di dalam tu diletakkan baju. Kemudian dia tengok ada beras. Kemudian bila dia buka plastik tu, kertas tu, dia ada ubat-ubatan. Dia kata pil. Ni apa ni? Macam pil je. Bermakna itu adalah ubat. Bermakna bila ubat tu banyak, bermakna bertujuan bukan untuk kegunaan diri dia, tetapi untuk membantu komunis. Ini yang dipanggil minion. Oh. Boleh Macam faham ni ada dalam kalangan orang Cina je. Kebanyakannya sebab kita tahu komunis ini kita kata sebagai almost 98% adalah orang-orang Cina pada waktu itulah. Aduh, kerja tak clean. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Jadi itulah orang kata apa, mau tak mau sebab okey, ke mana-mana pergi saja di jalan raya akan ada roadblock. So polis-polis ni akan ada roadblock lah. Naik basikal pun dia akan roadblock macam tu, dia akan tahan satu-satu. Dia tengok pada orang-orang yang disyaki, dia akan tahan, dia akan tengok apa yang kau bawa. Dia macam tu. Jadi itu sebagai contoh lah jadi alhamdulillah kita ada contoh dalam bentuk filem supaya kamu boleh faham, oh itu gerakan minion. Oh ini AP, Auxiliary Police. Okey, supaya mudah lagi untuk kamu ingat. Okey. Baik, kita sambung sikit lagi sebelum kita buat latihan okey, kita sambung.
Okey. Baik, so itu adalah contoh-contoh keganasan, kita kata sebagai keganasan keganasan komunis yang telah berlaku semasa zaman darurat dulu. Okey. So kamu untung sebab sebenarnya nampak sendiri ya tentang bagaimana berlakunya keganasan komunis dengan merampas kereta, membakar kereta, bas dan sebagainya. Dia tanya baju memang dia minta baju. Okey, jadi itu sebagai contoh tentang keganasan komunis. Alright. So kita akan kembali kepada soalan tentang undang-undang darurat ini lah. Okey, so boleh faham semua kita dah boleh relax-relax tentang kita dah tengok video tadi, so kita kembali kepada soalan-soalan untuk kita habiskan sikit lagi. Baik. Okey, so kita lihat soalan yang ke-13. Okey, soalan ke-13, maklumat berikut berkaitan dengan penubuhan parti politik yang diasaskan oleh Dato' Onn Jaafar pada tahun 1991, iaitu IMP, Independence of Malayan Party. Baik, apakah matlamat penubuhan parti politik ini? Ingat, Dato' Onn Jaafar Okey, satu perkara tentang Dato' Onn Jaafar ini. Okey, Dato' Onn Jaafar, beliau telah menubuhkan 3 parti, iaitu UMNO, bermula dengan UMNO. Kemudian ditubuhkan IMP. Dan seterusnya ditubuhkan dengan parti negara. So ada 3. Okey. Baik. Mula-mula dia UMNO, tetapi dia keluar daripada UMNO kerana apa? Keluar kerana cadangan. Cadangan untuk membuka keahlian UMNO, keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Bukan Melayu, telah pun ditentang. Jadi sebab tu Dato' Onn Jaafar keluar. UMNO dikeluar daripada UMNO kerana cadangan untuk membuka keahlian UMNO pada bukan Melayu ditentang. Sebab Dato' Onn Jaafar sendiri yang menentang. Kemudian bila ditubuhkan IMP, maka IMP ni matlamat dia apa? Untuk untuk menubuhkan satu parti, satu parti untuk semua kaum. Maknanya parti itu satu je tapi untuk semua kaum. Jadi kenapa dia nak buat macam tu? Untuk untuk membentuk perpaduan kaum. Itu sebenarnya. Namun parti IMP ini tidak mendapat sambutan. IMP parti ini tidak mendapat sambutan. Kerana apa? Kerana idea pada waktu itu pada zaman itulah pada zaman sekarang tak ada masalah. Zaman dulu, parti mesti mengikut kaum. Kalau parti untuk seluruh kaum dalam satu parti, idea tu agak advance sangat. Dan belum boleh diterima oleh rakyat Malaysia pada waktu itu. Namun begitu, matlamat penubuhan parti politik ini oleh Dato' Onn Jaafar adalah untuk memupuk perpaduan rakyat sebenarnya. So itu 13, jawapannya adalah C. Baik. Soalan 14. Apakah cadangan E.W. Woodhead berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah? Dalam perkembangan sistem pendidikan di Sarawak dan juga Sabah. Adakah A, pemerkasaan bahasa Inggeris, ataupun B, peperiksaan dalam bahasa Melayu, atau C, pengajaran mata pelajaran vokasional, ataupun D, peluang kenaikan darjah secara automatik. So yang mana satu jawapan dia? Semua boleh tulis jawapan dalam Zoom chat. Adakah A, B, C atau D? Ingat, ini adalah E.W. Woodhead, sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah. Yang mana satu? Boleh tulis dalam Zoom chat. Adakah A, B, C ataupun D? Ya. Jawapannya yang mana satu? Finish? Dan juga mungkin Zaim nak bagi jawapan. Adakah A, B, C atau D?
Mana satu jawapan dia? Semua macam gangar kejap. Okey, baik. Sebenarnya jawapannya adalah, jawapannya adalah A. Pemerkasaan bahasa Inggeris. Pemerkasaan ni maksudnya adalah menguatkan bahasa Inggeris ataupun memantapkan bahasa Inggeris di Sarawak dan Sabah. So 14 jawapannya memang A. Okey, itu jawapannya adalah untuk A 14 . Baik, bagus. Okey, terima kasih banyak. Kucing Hitler. Cikgu tertanya daripada tadi, siapakah kucing Hitler ni? So, di antara dua saja, sama ada Diana ataupun juga Nurin Anissa. Dia dua tu je, kucing Hitler ni. Tapi kuat menyatakan mungkin Diana. Okey, baik. 15. Okey, 15 kita lihat. Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP. Itulah pasal. Okey, Majlis Perundangan Persekutuan dibentuk oleh pihak British selepas pilihan raya diadakan. Mengapakah tindakan tersebut dilakukan? Adakah untuk menamatkan keganasan komunis? Apa kaitan MPP dengan komunis? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan Okey, jadi kalau kita lihat selepas pilihan raya, bermakna pilihan raya ini adalah bab yang ke-8. Bab 8. Okey, adakah meredakan gerakan politik radikal? Apa politik radikal pula? Tak ada kaitan. So, salah. Menjamin penguasaan ekonomi British atau melaksanakan perkongsian kuasa antara kaum. Jadi, yang mana satu ni? Adakah A, B, C atau D? Sila berikan jawapan. Soalan 15. Okey. MPP dibentuk oleh pihak British selepas pilihan raya. Kenapa dibuat MPP ini? Adakah untuk menjamin penguasaan ekonomi British atau melaksanakan perkongsian kuasa antara kaum? Yang mana satu? Yang mana satu? Okey, baik. So, jawapannya sama ada C ataupun D, untuk menjamin penguasaan ekonomi British atau melaksanakan perkongsian kuasa antara kaum. So, jawapan yang lebih baik sebenarnya adalah D, melaksanakan perkongsian kuasa antara kaum, kerana MPP ini dibuat selepas pilihan raya. Dan kita tahu pilihan raya ini adalah gabungan 3 parti, iaitu UMNO, MCA dan MIC yang menang dalam pilihan raya. 51 kursi daripada 52 kan. Jadi MPP ditubuhkan untuk melaksanakan perkongsian kuasa antara kaum. Okey. Baik, terima kasih banyak si Teshwar. Soalan 16. Okey, antara yang berikut, manakah peranan? Soalan ni selalu keluar. Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Adakah untuk membincangkan soal kewangan kerajaan atau untuk mengekalkan prinsip raja berperlembagaan atau merangka program pembangunan luar bandar ataupun mendesak pembatalan kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi? Yang mana satu? Jadi kalau kita boleh buang, yang mana cikgu? Kita boleh buang nombor 2. Sebab mengekalkan prinsip raja berperlembagaan ini, sebenarnya raja berperlembagaan baru sahaja diperkenalkan dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. So, yang mana satu peranan kabinet ni? Okey. Adakah membincangkan soal kewangan kerajaan, merangka program pembangunan luar bandar atau mendesak pembatalan kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi? Yang mana satu? Kalau nak cari yang mana satu? Boleh tulis jawapan dia dalam Zoom chat sekarang. Yang mana satu? Soalan 16 ni. Baik. Peranan kabinet pertama, Persekutuan Tanah Melayu sebenarnya adalah membincangkan soal keuangan, dan satu lagi mendesak pembatalan kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi. Jadi jawapannya adalah B, 1 dan 4. Setuju? Setuju tak?
Jawapan dia 1 dan 4. Setuju ke tidak ni? Setuju ya? Okey, baik. Ya, okey. 16 adalah B. 17. Kita tengok 17. Maklumat berikut berkaitan dengan rundingan kemerdekaan dengan pihak British. Okey, rundingan kemerdekaan. So kalau kita lihat, apakah kepentingan rundingan tersebut? Apakah kepentingan, apakah faedah rundingan tersebut? Adakah perlindungan terhadap pelaburan asing? Atau adakah pembentukan Suruhanjaya perlembagaan? Atau pemansuhan sistem raja berkuasa mutlak? Atau penyediaan bantuan keuangan dan pertahanan? Okey, apakah faedah dia? Rundingan ini, rundingan kemerdekaan ini. Okey, daripada 18 Januari hingga 6 Februari ini. Ini rundingan kemerdekaan yang disertai oleh rombongan kemerdekaan tu. So, apakah kepentingan dia? Antara A, B, C atau D? Okey, cikgu nak 20. Kita ada 22 orang. Okey, 22 orang. Boleh tulis A, B, C atau D sekarang dalam Zoom chat. 22 orang ni sila tulis jawapan dia untuk soalan nombor 17. A, B, C ataupun D. Cepat. Yang mana satu? Okey, yang mana satu? Cepat. Zaim, Aisyah, begitu juga Marisa, Nakib. Yang mana satu? Boleh tulis jawapan dia. A, B, C atau D. Okey, Nafi Iman, terima kasih banyak. Okey, Nafi betul. Sita Syuar salah. Kucing Hitler. Okey. Yang lain-lain? Daniel. Okey, bagus. Okey. Okey, siapa lagi? Rizky. Okey. Baik. Jawapan yang betul. Okey. Bukan. Okey, sebenarnya kepentingan rundingan ini maksudnya apa tahu? Okey, apa hasil daripada rundingan ini? Apa faedah dia? Selepas rundingan kemerdekaan, mereka dikehendaki untuk apa? Menubuhkan satu Suruhanjaya perlembagaan yang dipanggil Suruhanjaya apa? Bukan Nazira, bukan. Jawapannya apa? Suruhanjaya ini, Suruhanjaya perlembagaan dipanggil Suruhanjaya apa? Dipanggil Suruhanjaya Read. Ya, Suruhanjaya Read. Iaitu untuk apa? Okey, Suruhanjaya ini untuk apa? Untuk merangka perlembagaan bagi PTM yang akan merdeka. So, itulah dia jawapan dia. 17 jawapannya adalah B. Ya, pembentukan Suruhanjaya perlembagaan. Okey. Baik, bagus. Siapa yang dah jawab ni memang bagus. Okey, good. 18. Bagaimanakah Suruhanjaya perlembagaan persekutuan? Ini masih lagi bab 9 ya. Ini bab 9. Bagaimana Suruhanjaya perlembagaan persekutuan Tanah Melayu melaksanakan tugas merangka perlembagaan negara yang merdeka. Bagaimana soalan dia? Bagaimana? Adakah mengkaji cadangan oleh pelbagai pihak? Atau adakah mengubah suai undang-undang adat? Okey, ini memang salah lah ni. Okey, mendengar nasihat Majlis Raja-Raja atau meneliti perlembagaan negara jiran. Ini confirm salah lah. Jadi yang mana satu? Baik. Ramai lupa Ingat tak? Suruhanjaya Read dia buat apa tahu? Iaitu Suruhanjaya ini dia buat apa tahu? Iaitu dia membuka pandangan dan cadangan daripada semua pihak, dan semua pihak pula boleh menghantar cadangan mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk menghantar cadangan dalam bentuk memorandum. Yes. Kan, memorandum tu kertas cadangan kan?
Jadi siapa yang bagi kertas cadangan? Iaitu semua pihak. Ada pihak UMNO. Kemudian juga ada pihak Raja-Raja Melayu. Okey. Kemudian juga ada pihak daripada kita kata sebagai kumpulan pertubuhan dan juga persatuan. Okey, jadi banyak yang hantar. Jadi bermakna bagaimana Suruhanjaya Perlembagaan ini membuat merangka perlembagaan iaitu dengan cara mengkaji cadangan oleh pelbagai pihak. So jawapannya adalah A. Kan? Kan banyak pihak tu kan, UMNO, Raja Melayu, kumpulan-kumpulan pertubuhan. So Suruhanjaya Perlembagaan ini mengkaji cadangan daripada pelbagai pihak. Okey. Baik. 19. Kita lihat. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlangsung di Padang Kelab Selangor. Okey, pada 30 Ogos 1957. Ini bermakna soalan daripada bab 10. Okey, bab 10 So, Sada Jubir telah mengkalungkan rantai emas di leher Tunku Abdul Rahman dengan laungan bapa kemerdekaan tanah air sebanyak 3 kali. Apakah simbolik daripada peristiwa tersebut? Iaitu bermakna bila dikata bapa kemerdekaan tanah air, bermakna ini adalah pengiktirafan sebagai pejuang kemerdekaan. Iktiraf dia kata okey, dia bagi bapa kemerdekaan tanah air. Bapa kemerdekaan tanah air, bapa kemerdekaan tanah air. Maknanya iktiraf Tunku Abdul Rahman itu sebagai pejuang kemerdekaan. Boleh faham Alright. Dan kita lihat soalan 20. Okey, soalan terakhir untuk kita bincangkan pada hari ini. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan penyertaan negara kita dalam pertubuhan antarabangsa iaitu Persekutuan Tanah Melayu diterima sebagai anggota PBB iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apakah bukti kemerdekaan negara kita diiktiraf oleh pertubuhan ini? Apa bukti dia? Iaitu adakah penyertaan dalam misi pengaman atau bantuan memerangi ancaman komunis atau sumbangan membuka pertempatan baru ataupun bantuan teknikal dalam bidang pentadbiran. Baik, bukti kemerdekaan negara kita diiktiraf oleh pertubuhan tersebut iaitu kemerdekaan kita diiktiraf dengan apa? Dengan penyertaan negara kita dalam misi pengaman. Negara kita banyak kali dipanggil oleh PBB untuk menyediakan tentera-tentera bagi menjalankan misi pengaman di Kongo, kemudian di Rusia, kemudian juga di Zimbabwe. Jadi, bila tentera-tentera kita dipanggil oleh PBB untuk misi pengaman, bermakna secara umumnya itulah bukti negara kita merdeka telah diiktiraf. Dan PBB pun sampai panggil kita untuk menyertai misi pengaman. So itulah bukti kemerdekaan negara kita diiktiraf oleh pertubuhan tersebut. Okey, so kita telah bincangkan 20 soalan. Soalan 21 ni adalah soalan daripada Form 5, kamu tak belajar lagi, so belum lagi. So kita telah belajar, kita telah bincangkan 20 soalan objektif sejarah tingkatan 4 daripada soalan trial daripada Sarawak. So untuk next class kita akan buat bincangkan tentang soalan-soalan kertas 2 pula. Kertas 2 daripada set yang sama set ini juga. Kalau korang nak buat, korang boleh buat dulu. Nanti next class kita akan terus bincangkan soalan struktur dan soalan esei. Okey. So cikgu rasa itu saja pada hari ini. Kita boleh lunch kat sini. Boleh Siti Ashwan, boleh. Next class kita buat esei dulu, baru lepas tu struktur. Boleh. Tak ada masalah. Kita buat esei dulu So korang buat dulu. Okey, kita jumpa lagi guys next class pada hari Isnin nanti. Kita jumpa lagi. Isnin ke? Isnin jumpa lagi. Okey, bye. Assalamualaikum dan bye-bye semua.